Topik projek kami adalah kempen kesedaran tentang buli. Mutakhir ini kita sering mendengar dan melihat kes berkaitan buli yang sering merebak dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi yang membabitkan golongan belia dan remaja. Oleh itu, target audiens kami adalah masyarakat. Objektif projek ini adalah untuk mencegah perbuatan buli daripada kalangan masyarakat Malaysia, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya akan buli serta kesan dan akibat terhadap mereka yang dibuli, menanamkan sikap saling sayang menyayangi, tolong-menolong dan berdisiplin antara satu sama lain. Kami memilih kempen kesedaran tentang buli sebagai tajuk projek kami kerana kes buli dalam negara kita berada pada tahap yang membimbangkan dan untuk membuka mata masyarakat supaya bersama-sama berganding bahu untuk membendung gejala ini daripada berleluasa. Menurut Menteri Kementerian Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kes jenayah buli yang mengakibatkan kecederaan dengan sengaja dan dituduh di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiksaan telah merekodkan pertambahan yang amat ketara. Untuk tahun 2022, daripada awal Januari hingga akhir Julai yang lalu, sebanyak 122 kes buli telah disabitkan kesalahan berbanding jumlah 50 kes yang dicatatkan pada sepanjang tahun 2021. Seterusnya, di sini saya tampilkan keratan akhbar berkenaan kes buli yang melibatkan pelajar 13 hingga 15 tahun yang didakwa dibuli oleh pelajar senior di sekolah mereka. Sehubungan dengan itu, mangsa dikatakan mengalami pecah kebenan telinga kanan dan mengalami kesan lebam di seluruh badan. Buli adalah sesuatu tindakan dengan niat untuk menyakitkan hati dan memberi tekanan kepada seseorang. Ia juga boleh dikatakan sebagai penderaan rakan sebaya, peer abuse. Buli melibatkan serangan fizikal dan ancaman, mencuri dan peras ubud, penderaan lisan termasuk mengejek isu perkauman dan gangguan seksual. Antara punca buli ialah seseorang mengalami masalah gangguan mental. Seseorang yang mengalami masalah ini selalunya akan menyebabkan emosi dan kelakuan diri mereka menjadi tidak stabil, di mana mereka boleh melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Seterusnya ialah pengaruh televisyen dan media massa. Hal ini tertumpu kepada golongan remaja di mana pada usia ini mereka ingin mencuba perkara baru dan mudah terpengaruh daripada apa yang mereka lihat. Selain itu, kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Hal ini berpunca daripada kurangnya kasih sayang dan perhatian apabila di rumah akan memberikan tekanan kepada anak-anak kerana mereka tiada tempat mengadu dan menyebabkan mereka melepaskan tekanan tersebut dengan membuli pelajar lain. Akhir sekali ialah kelonggaran disiplin di sekolah maupun di rumah. Kebebasan yang diberikan kepada anak-anak menyebabkan mereka hilang rasa hormat, bersikap mementingkan diri dan tiada sifat empati kepada orang lain kerana mereka merasakan setiap perkara yang mereka lakukan adalah benar. Seterusnya, mari kita kenal jenis-jenis buli. Buli terbahagi kepada 4 iaitu buli fizikal, buli lisan, buli sosial dan buli cyber. Buli fizikal. Wait a minute. Who are you? No. Apa itu buli fizikal? Buli fizikal adalah apa-apa perbuatan yang melibatkan kecederaan atau kerosakan harta terhadap mangsa buli. Seterusnya, apakah contoh-contoh buli fizikal? Buli fizikal termasuklah memukul, menendang, mencuri, menyembunyikan harta benda orang lain dan memaksa seseorang melakukan perkara yang tidak diingini. Buli lisan. Alis dah tak tahu. Di mana? Haa jom. Weh nak ikut. Kau nak ikut kita orang? Kenapa? Kau dah tak pandai makeup. Kau tahu mak aku lagi lawa weh makeup dari kau. Kalau baju kau besar, tak main risau. Tak sibuk kita orang. Buli lisan adalah tindakan melalui percakapan secara bersemuka seperti mengusik, menghina, menyebarkan kabar angin atau fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Hal ini adalah disebabkan prasangka, stereotip dan ketidakpuas hatian oleh si pembuli kepada si mangsa. Hal ini akan menyentuh sensitiviti dan gangguan emosi serta mental kepada mangsa itu sendiri. Buli sosial. Now happy ever after, it don't come so easily. Buli sosial lebih rumit untuk dikesan dan biasanya berlaku di belakang pengetahuan massa. Buli ini lebih cenderung berlaku dalam kalangan perempuan. Mereka akan diabaikan daripada kumpulan yang lain. Hal ini terjadi mungkin kerana sifat hasad dengki pembuli itu sendiri. Pembuli mungkin berasa iri hati dengan kelebihan mangsa dan menyebabkan dia memalaunya.
Selain itu, pembuli yang kurang kasih sayang dan perhatian daripada keluarga. Jadi, dia kurang cakna dengan persekitaran untuk sayang menyayangi antara satu sama lain dan lebih untuk menghiraukan perasaan orang lain. Bully cyber. Ku kenali dirimu, kau berada gadis bergaul, cinta rasa sang kecaka, kau terlalu mencoba. Jangan pernah kau sakiti aku lagi, cobalah untuk lengkapi hidupku, ku ingin menjaga dirimu. Bully cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks, chatting, email, laman sosial. Antara jenis-jenis bully cyber. Yang pertama, mesej yang mengganggu atau mengancam, penyalahgunaan kata laluan atau nama skrin, orang lain atau menyamar sebagai orang lain, memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain, dan akhir sekali, memuat naik komen atau gambar tidak senonoh. Bully semestinya memberi kesan kepada individu iaitu mangsa buli, keluarga dan masyarakat. Mangsa buli akan mengalami kemurungan dan takut untuk bergaul dengan orang lain. Sifat dendam juga akan menyebar dalam diri untuk melakukan perbuatan yang di luar jangkaan, contohnya membunuh pembuli tersebut. Jika buli melibatkan kecederaan yang serius ataupun kematian, ahli keluarga akan merasa sedih dan juga akan mengalami masalah dari segi kewangan iaitu untuk rawatan. Hal ini juga akan meruntuhkan rumah dan akan meningkatkan gejala perbuatan yang tidak bermoral dalam kalangan masyarakat. Langkah mengatasi buli. Yang pertama, mengadakan program-program intervensi melalui satu kumpulan dengan bilangan yang kecil. Yang kedua, perhatian yang boleh dikumpulkan ke atas setiap individu. Yang ketiga, pembuli ini akan merasa diambil berat dan mempunyai seseorang untuk mendengar serta berkongsi masalah yang dihadapi. Yang keempat, pembuli itu juga boleh diasingkan atau dikarantinkan supaya mereka memahami perbezaan dan ketidaksamaan dengan orang lain. Yang kelima, mewujudkan satu persekitaran untuk membuat pertimbangan dan keinsafan ke atas kelakuan diri mereka. Melalui projek ini, saya dapat menyimpulkan bahawa perbuatan buli dapat memberi impak yang besar dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab seharusnya mengamalkan dimensi moral dalam kehidupan agar tidak terjebak dalam gejala yang terkutuk ini. Melalui projek ini, saya dapat lihat betapa kejinya kegiatan buli. Dengan itu, buli haruslah kita jauhi kerana kita tidak mahu berlakunya peningkatan gejala tidak bermoral dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan anak muda. Kesan buli tidak kira dari segi apa sekalipun amatlah buruk padanya. Oleh itu, sebagai masyarakat prihatin, marilah sama-sama kita cegah perbuatan buli. Jadilah masyarakat yang bertanggungjawab, katakan tidak kepada buli. Pengajaran yang dapat saya pelajari daripada projek ini ialah kita mestilah mengelakkan daripada melakukan buli kerana buli menyebabkan kesan yang negatif kepada mangsa, ahli keluarga mangsa serta kepada negara. Iktibar yang saya dapat perolehi daripada tindakan buli ini ialah kita haruslah bertindak wajar dengan mengetahui impak negatif kepada mangsa buli kerana ia akan mendatangkan kesan dalam jangka masa yang lama. Intipatinya kita haruslah bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk membanteras tindakan buli bagi keharmonian dan juga demi masa hadapan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Saya menyeru agar kita semua bersama-sama bertanding bahu membendung gejala buli ini di kalangan masyarakat kita. Gejala buli ini amatlah berbahaya dan harus dibendung sebelum menjadi parah. Kita hendaklah sama-sama mengelakkan diri daripada dibuli dan membuli supaya negara kita aman dan bebas daripada gejala dan jenayah buli. Sesungguhnya, perbuatan buli ini perlu diatasi oleh semua pihak. Hal ini kerana buli akan memberi kesan buruk terutamanya kepada individu yang terlibat dengan buli. Antara kesannya ialah mangsa akan hilang keyakinan diri, tekanan perasaan serta kecederaan jangka panjang dan jangka pendek. Daripada projek ini, saya dapat menyimpulkan bahawa gejala buli perlu dibendung supaya tidak merosakkan anak mangsa. Pada pandangan saya, hal ini menunjukkan bahawa generasi muda pada zaman sekarang beranggapan bahawa gejala buli merupakan satu perkara normal biasa. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama membendung gejala buli ini daripada berleluasa, perbanyakkan kempen dan aktiviti yang berkaitan untuk memberi kesedaran kepada mereka yang terlibat dengan buli ini. Dapat saya simpulkan bahawa pembuatan buli ini memberikan impak yang negatif kepada pelbagai pihak, terutamanya mental mangsa itu sendiri. #Hentikan buli.